Assalamualaikum, selamat sejahtera buat anak-anak murid-murid sekalian, rakan guru dan ibu bapa. Hari ini kita akan belajar matematik tahun 4. Jom kita saksikan bersama-sama. Tajuk pelajaran hari ini ialah 4.0 masa dan waktu fokus kepada penyelesaian masalah. Kita lihat standard kandungan operasi asas masa 4.6, standard pembelajaran 4.6.1, menyelesaikan ayat matematik darab atau menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan operasi darab dan bagi hingga 3 nilai masa melibatkan jam dan hari, hari dan minggu seterusnya, bulan dan tahun. Dan dekad, kurun, semuanya ada di sini. Kita lihat seterusnya. Baik, formula yang terlibat. Okey, kita kena hafal semua formula-formula untuk masa dan waktu ini. Jika kita ingat, tiada masalah untuk menyelesaikan masalah harian yang berkaitan dengan masa dan waktu. Minit, saat, jam, minit, hari, jam, minggu dan hari seterusnya sehinggalah alaf iaitu 1000 tahun. Baik, sebelum kita menyelesaikan masalah harian, kita imbas kembali tambah dan tolak masa dan waktu. Baik, latihan yang pertama, 1 hari 24 jam. Okey, kita buat dalam bentuk garis selamat macam ini. Tulis hari, tulis jam. Okey, ada berapa nombor? 2 nombor, tiada masalah. 2 hari 18 jam tambah 4 hari 9 jam. Pastikan susun mengikut nilai tempat. Kita tambahkan. Okey, 8 tambah 9, 17, 27. Okey, lepas tu tambahkan 6. Pastikan 2 ni letak di sini terlebih dahulu. Lepas tu kita lihat formula. 27 lebih. Lebih daripada formula, kita kena tolakkan. 7 tolak 4, 3, sifar. Tolak ni, jadikan naik 1. 1 di sini. Okey, tambahkan. Jawapannya 7 hari 3 jam. Tetapi jawapan nak dalam jam. 7 hari 3 jam. Sini ada operasi tambah sebab apa? Jawapan nak dalam jam saja. Okey, 1 hari 24 jam. Kalau 7 hari, ni 7 darab 24. 7 darab 4, 28. 7 darab 2, 14. 16. Okey, 168 di sini. Tambahkan dengan 3. Jawapan sini ialah 171 jam. Jawapan untuk soalan yang pertama. Baik, kita lihat soalan yang kedua. 10 minggu 4 hari tambah 5 minggu 3 hari tambah 6 hari. Di sini ada 3 nombor. Baik, kita buat untuk garis selamat macam ini. Minggu, hari. Okey, kita letak 10 minggu, 4 hari, 5 minggu, 3 hari. Kalau tambah, kita boleh susun ke 3-3. Tambah 6 hari. Letak je sifar di sini. Kita tambahkan 6 tambah 4, 10 tambah 3, 13. Tulis 13 terlebih dahulu. Jangan satu ni atas, salah. Tulis 13 terlebih dahulu. Lepas tu tambahkan 10 tambah 5 tambah sifar, 15. Baik, 13. Tengok formula. Ya, lebih. Jadi kita kena tolak 7. 13 tolak 7, kita dapat 6.
Ni naik atas 1. Tambahkan. Nah, 15 tambah 1, 16. Ambil jawapan nak dalam 16 minggu. Ambil jawapan nak dalam minggu dan hari. Jadi jawapan di sini kita tulis 16 minggu 6 hari. Jawapan untuk soalan nombor 2. Baik, soalan yang ketiga. 1 tahun 12 bulan. Okey, ada dua nombor. Kita buat garis selamat. Tahun, bulan. Kita tulis 20, bulan tak ada, letak je sifar. Tolak 15, 2. Tolakkan, sifar tak boleh tolak 2. Kita minta. Ni jiran tetangganya. 20. Jadi kita kena kurangkan 1 tahun sebab ia melibatkan tahun dengan bulan. Kurangkan 1 tahun, sini jadi 19. Sini pindah 1 tahun kepada bulan. Lihat formula. Jadi sini dapat 12. Kita dah minta 1 tahun. 1 tahun ialah 12 bulan. Jadi kita kena tulis 12. Sebab apa ni? Sebab ni sifar. Jadi kita kena baru kita boleh tolakkan. 12 tolak 2 ialah 10. 19 tolak 15 ialah 4. Okey. Jawapannya 4 tahun 10 bulan. Cuba lihat kehendak soalan. Dia nak bulan saja. Bermaksud sini ada operasi tambah. Kita tukarkan 4 tahun ini kepada bulan. Jadi kita selesaikan terlebih dahulu. 4 darab 12. Okey, 4 darab 2, 8. 48 di sini. Kita tambah 10. Okey, congak saja kita akan dapat jawapannya 58. Bulan, jawapan untuk soalan nombor 3. Soalan yang keempat. 1 abad, 100 tahun. Okey, kita buat garis selamat. Macam ini. Ada berapa nombor ni? 2 nombor. Abad, tahun. 3 abad, 51 tahun. Tolak 2 abad, 74 tahun. Kita lihat atas. 51 tak boleh tolak. 74 kita minta 1 abad. 1 abad ialah 100. Bila minta 1 abad, sini akan jadi 2. Sini akan dapat 100. Di 100 tambah 51, kita akan sini dapat 151. Barulah potong sini. 100 tambah 51, 151. Okey, barulah kita tolakkan. Kita buat di tepi lah. Kita tolakkan, tak boleh tolak. 7, tak boleh tolak. 7. Di sinilah 77. Okey, 2 tolak 2, sifar. Okey, abad tak ada, hanya tinggal tahun. Jawapannya di sini. 77 tahun. Jawapan untuk soalan nombor 4. Kita teruskan imbas kembali darab dan bahagi masa dan waktu sebelum kita jawab soalan penyelesaian masalah. Kita lihat soalan yang kelima. 1 tahun 12 bulan. Okey, kita buat dalam bentuk lazim. 2 tahun 5 bulan darabkan dengan 10. Okey, 10 darab 5, 50. 10 darab 2, 20. Tulis tahun dan bulan. Kita tengok formula 50, 12. Besar kan? Di apa yang perlu kita buat? Kita bina sipir dahulu. Okey, cukup. Kalau tak cukup, kita sambung sipirnya. Okey, paling hampir dengan 50 ialah 48. Okey, 48 yang ke berapa? Yang keempat, 4 tu naik atas. Okey, 4 naik atas, lepas tu kita tolakkan. Kita corak 50 tolak 48 ialah 2. 4 tambah 20 ialah
24 tahun 2 bulan. Ini jawapan untuk soalan nombor 5. 24 tahun 2 bulan. Ini jawapan untuk soalan nombor 5. Kita teruskan. Soalan nombor 6. 1 minggu, 7 hari. Jadi 8 darab 9. 8 darab 9 ialah 7. Dia congak sipir dia masa 72 hari. Congak dulu Tapi jawapan nak dalam minggu dan hari. Jadi 72 ni kita bahagikan dengan formula 7. Kita bina sipir 7. Macam ini. Paling dekat dengan 72. Okey. Paling dekat dengan 72 ialah 70. Atau kita buat selesaikan satu-satu. Macam ni. 7 darab 1, 7. Kita selesaikan satu-satu. Sifar. Di atas adalah minggu. Baki adalah hari. Jawapannya 10 minggu, 2 hari. Jawapan untuk soalan nombor 6. Baik, kita lihat soalan nombor 7. 1 tahun 12 bulan. Okey, 34 bahagikan dengan 8. Kita bina sipir 8. Okey, kita cari yang hampir ialah 32 yang keempat. Tolak 2. Okey, atas adalah tahun, bawah adalah bulan. Jawapan di sini ialah 4 tahun 2 bulan. Ini jawapan untuk soalan nombor 7. Okay, seterusnya soalan nombor 8. 1 dekad 10 tahun. 215 bahagikan dengan 5. Okey, sipir 5 kita bina terlebih dahulu. Kalau tak ingat, tambah 5 tambah 5. Okey, cukup. Okey. Kita selesaikan sikit-sikit. Kita ambil 2 digit terus. Sipir 5 paling hampir dengan 21 ialah 20. Okey, tulis di mana? Tulis di atas 1. Kalau tulis di atas 2, salah. 5 darab 4, 20. Tolakkan. Turunkan 5. Okay, lihat. Ya, ada. Yang ke-3. Okay, jawapan di sini ialah 43 tahun. Tetapi, jawapan nak dalam dekad dan tahun. Jadi, kita lihat formula. 43 ni kita bahagikan dengan 10. 10 paling hampir. Okey, buat sipir 10. Macam ni. Paling hampir dengan 43 ialah 40 yang keempat. Okay, tolakkan 3. Okey, jawapan sini dah ada. Dekad adalah 4. Tahun adalah bakinya 3. 4 dekad 3 tahun. Baik, diharapkan anak-anak murid sekalian dapat faham tentang operasi tambah, tolak, darab dan bahagi. Jadi kalau tiada masalah, kita boleh jawab soalan yang melibatkan penyelesaian masalah, masa dan waktu. Baik, kita lihat latihan yang ke-9. Formula yang terlibat 1 minggu, 7 hari. Kita baca soalan masalah. Wan dan Elmi bercuti selama 2 minggu. Ini adalah kata kunci. Wan berada di Tasikkenyir selama 1 minggu, 2 hari dan selebihnya di Taman Negara. Okey, di sini kita dah boleh selesaikan. Kita lihat formula 1 minggu, 7 hari. Kalau 2 minggu, ialah 14 hari. Kita pegang data ini.
Okey, Wan berada di Tasik Kenyah selama 1 minggu 2 hari. Berapa hari jumlahnya? Okey, 1 minggu 2 hari. Macam ini. Kita ringkaskan. Ditambah. 1 minggu lah 7. 7 tambah 2 lah 9 hari. Jadi, dia berada di Tasik Kenyah adalah 9 hari. Ini keadaan Wan masa dia bercuti di Tasik Kenyah. Selebihnya di Taman Negara. Jadi, Wan bercuti selama 2 minggu. 2 minggu lah 14 hari. Okay, kita kena tolakkan. 14 tolak 9 ialah 5. Yang ini berada di Tasik Kenyah, ringkas. Yang ini Taman Negara Pahang. Okey, ini data-data yang di mana Wan dikaitkan dengan soalan ini. Berapakah tempoh dalam jam Wan berada di Tasik Kenyah? Okey, satu formula baru yang kita kena tahu. Baik, Wan berada di Tasik Kenyah ialah 9 hari. Jadi, kita kena tukarkan 1 hari 24 jam. Kalau 9 hari, jadi 24 darabkan dengan 9. Ini soalan yang pertama ini. Jadi 9 darab 4, 36. 9 darab 2, 18 tambah 3, 21 jam. Ini tempoh di mana Wan berada di Tasik Kenyah. 216 jam. Baik, seterusnya kita lihat Helmi pula bercuti di Tasik Banding selama 6 hari dan menghabiskan cutinya di Taman Negara Pahang. Kalau 2 minggu bermaksud 14 hari, tolak 6, sini 8. Untuk Helmi, 6 hari di Tasik Banding dan 8 hari di di Taman Negara Pahang. Okey, kita lihat soalan. Hitung beza masa dalam hari Wan dan Helmi bercuti di Taman Negara Pahang. Baik, untuk Wan tadi 5 hari. Untuk Helmi ialah 8 hari. Sekarang dia nak hitung beza masa dalam hari. Jadi kita kena tolakkan 8 hari Helmi, 5 hari Wan. Jadi kita kena tolakkan. Jawapan di sini ialah 3 hari untuk perbezaan mereka berdua semasa mereka bercuti di Taman Negara Pahang. Okey, 8 hari untuk Helmi, 5 hari untuk Wan. Okey, kita lihat soalan berikutnya. Kita lihat soalan yang ke-10. Okey, kita lihat soalannya. Beng Long berumur 10 tahun 2 bulan. Beng Long 10 tahun 2 bulan. Okey. Abangnya berumur 23 tahun. Abang Beng Long berumur 23 tahun 5 bulan. Ini data-data yang kita kena kutip, kita kena tulis. Kakaknya berumur 2 tahun 4 bulan lebih muda daripada abangnya. Maksudnya kakak ni berada di tengah-tengah. Ulang balik. Beng Long 10 tahun 2 bulan, abangnya 23 tahun 5 bulan. Kakaknya berumur 2 tahun. Kakak siapa? Kakak Beng Long ni berumur 2 tahun 4 bulan lebih muda daripada abangnya. Lebih muda melihatkan kita kepada operasi
tolak. Jadi kita ambil data abangnya 23 tahun ini umur abangnya, tolakkan dengan 2 tahun 4 bulan untuk mencari umur kakaknya. Baik, 5 tolak 4, 1. Ini bentuk lazim 23, 2 tolak 2, 21. Jadi umur kakaknya ialah 21 tahun 1 bulan. Umur kakaknya. Baik, kita lihat seterusnya. Soalan yang kedua. Berapakah beza umur Beng Long dengan abangnya? Okey. Beng Long 10 tahun, abangnya 23. Jadi kita letak 23 ni buat garis selamat. Tahun, bulan. Okey, ini umur abangnya. Dan untuk Beng Long 10 tahun, 2 bulan. Okey, setiap angka-angka yang ada ni adalah kata kunci. Sekarang beza. Beza ialah operasi tolak. Kita tolakkan saja 3, 3, 1. Beza umur mereka iaitu Beng Long dengan abang ialah 13 tahun 3 bulan. Jawapan untuk soalan ini. Baik. Seterusnya, soalan nombor 11. Gambar rajah menunjukkan perjalanan keluarga Aiman ke Pulau Perhentian. Ini data-data ni kena beritahu penting. Mereka tiba di lapangan terbang Sultan Ismail Petra pada jam 11.45. Ini waktu AM. Pagi. Cuba tengok pergerakan mereka daripada lapangan terbang ke jeti Kuala Besut mengambil masa 1 jam perjalanan. Okey, mereka sampai 11.45. Cuba lihat soalannya. Nyatakan waktu mereka tiba di jeti Kuala Besut. Perjalanannya mengambil masa 1 jam. Jadi kita ambil 11 ni. Kita boleh buat bentuk apa ni lazim. Tidak masalah. 11.45. Buat garis lama pun tidak masalah macam ni. Tolakkan tambah. Bila mengambil masa dia kena tambah 1 jam. Jadi 12.45. Ini masuk antara tengah hari ke petang. Jadi dia waktu dia sampai daripada pukul 12.45. Tengah hari nak ke petang. Ini soalan jawapan untuk soalan yang pertama ini. Baik, soalan yang kedua. Tadi mereka tiba di jeti Kuala Besut pada pukul 12.45. Mereka berehat selama 1 jam di jeti. Bermaksud dia kena tambahkan dengan 1 jam. Ini kita buat garis selamat. Jam di sini kita padam semula buat cantik-cantik. Kita tulis semula. Kita buat garis selamat, buat kecil-kecil sedikit. Jam, minit. Sebab dia nak berehat selama. Dia sampai di jeti 12.45. Dia berehat 1 jam 15 minit. Kita tambahkan. Di sini 60. Sini 13. Okey, ini bukan jawapannya. Kalau 60 automatik kita naik ke jam sini. Tambah 1. Jadi sini adalah pukul 14. Sipar. Kalau 14, kalau sistem 24 jam adalah pukul 2 petang. Berehat dia sampai dia berehat sebentar, penat kan? Baik, seterusnya. Pada pukul berapakah mereka sampai ke Pulau Perhentian? Cuba lihat.
perjalanannya menaik keyboard selama 45 minit. Jadi kita kena tambahkan 14 pukul 2 ni dah masuk PM. Tambahkan dengan 45 di sini. Jangan salah buat. Letak di minit. Di rumah minit. Jadi kita kena tambahkan sini. Jadi dia sampai kalau sistem 24 jam, jam 14.45. Kalau sistem 12 jam, pukul 2.45 PM. Ini jawapan untuk soalan nombor yang ke-11 ini. Pukul 2.45 dia sampai di pulau perhentian. Okey. Kita lihat soalan berikutnya. Hitung jumlah tempoh masa yang diambil oleh keluarga tersebut untuk sampai ke pulau perhentian. Baik, dia sampai tadi pukul okey, maksudnya di sinilah jumlah tempoh masa yang diambil untuk sampai. Okey, dia pergerakan jadi pukul selama 1 jam dari lapangan terbang ke jeti. Lepas tu dia ambil masa. Dia ambil masa selama 1 jam untuk berehat. Minit. Lepas tu mengambil masa 45 minit semasa berada dalam bot. Perjalanan menaiki bot ke pulau perhentian. Ini 1 jam tambah 1 jam 15 tambah 45 minit. Kita buat dalam bentuk lazim macam ini. Atau garis selamat. Jam, minit. Okey, 1 jam tulis sifar-sifar. 1 jam 15 berehat. Ini dia dari lapangan terbang ke jeti. Ini dia berehat. Tambah lagi 45 minit. Buat garisan. Tambahkan. Jadi 5 tambah 5. Okey. Naik 1, 60. Ini 2. Jadi kalau 60 kita tukarkan kepada jam, 1 jam 60 minit. Jadi 60 ni kita jadikan dia sifar. Naikkan sini 1. Jadi tempoh untuk mereka, jumlah tempoh masa yang diambil oleh keluarga tersebut ialah selama 1 tambah 2 ialah 3 jam. Ini jawapan untuk soalan ini. Kita lihat soalan yang ke-12. Ayah berumur 38 tahun, umur datuknya 2 kali umur ayah. Bermaksud, untuk datuknya 38 darabkan dengan 2. 28, 16, 23, 6, 76 adalah umur datuknya. Umur ayah ialah 4 kali umur saya. Bermaksud dia kena bahagikan. 38 bahagikan dengan 4. 4 paling hampir dengan 38. 4 darab 9. 36 tolak 2. Jadi umur saya. Umur saya ialah di sini. Buat garisan sikit. Ialah 9 tahun 2 bulan. Ini umur saya. Okey, kita lihat soalan. Berapakah umur datuk dalam dekad dan tahun? Kita ambil tadi 76. Okey, kita bahagikan dengan 10. Satu dekad 10 tahun. Satu dekad dengan tahun, jadi satu dekad 10 tahun. CP 10 paling hampir dengan 7, 76. Di umur datuknya dalam dekad dan tahun ialah 7 dekad 6 tahun. Ini soalan yang pertama. 7 dekad 6 tahun. Okey, seterusnya yang kedua. Adakah saya berumur 9 tahun 2 bulan? Ya, betul. Dari sini kita dah nampak 9 tahun 2 bulan adalah bukti umur saya.
Okey, di mana 38 tadi kita bahagikan dengan 4, kita akan dapat jawapannya 9 tahun 2 bulan. Baik, semoga penerangan sebentar tadi telah dapat membantu anak-anak menyelesaikan ayat matematik, operasi darab, operasi tambah, tolak dan bahagi, masa dan waktu dan juga pertukaran unit. Juga membantu anak-anak menyelesaikan masalah harian berkaitan dengan masa dan waktu. Sekian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.